Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan. Baiklah, berita sepenuhnya. Tajuk berita: Ismail umum AG Untung hapus hutang Rm 233,8 juta peserta Velcra. Kerajaan hari ini bersetuju untuk menghapuskan hutang peserta Velcra BHD selain mengumumkan pengagihan keuntungan boleh agi interim 2 2022 berjumlah Rm 181,5 juta untuk para pesertanya. Perdana Menteri sementara Ismail Sabri Yaakob berkata, dia difahamkan lembaga pengarah Velcra telah meluluskan cadangan untuk memohon kerajaan supaya menghapus kira hutang peserta Velcra yang tertunggak bernilai Rm 233,8 juta bagi proyek kurang berdaya maju. Sehingga Desember 2021, sebanyak 323 proyek dengan keluasan 22.173 hektar dikenal pasti sebagai proyek kurang berdaya maju. Kalau hasilnya kurang, siap faham macam mana hendak bayar hutang, katanya pada program Ramah Mesra Perdana Menteri bersama peserta Velcra, pekebun kecil kemajuan pekebun kecil perusahaan Geta Risda dan warga orang asli di Arena Merdeka di Tapa, Perak hari ini. Ismail Sabri berkata hal berkaitan penghapusan hutang peserta Velcra itu perlu dibawa ke musyawarah kabinet sebagai prosedur untuk kelulusan dan berharap ia dapat dikemukakan ke kabinet selepas PRU 15. Dalam pada itu, Ismail Sabri mengumumkan seramai 74.949 peserta Velcra di seluruh negara akan menerima agihan keuntungan boleh agi interim 2 2022 yang berjumlah Rm 181,5 juta. Bayaran akan dibuat secara berperingkat mulai hari ini yang boleh digunakan peserta Velcra untuk kegunaan pelbagai perkara, katanya. Saya gembira kerana Velcra berjaya mengekalkan prestasi yang baik apabila mencatat kenaikan hampir Rm 51 juta atau 38,1% berbanding prestasi pada tahun lalu. Sekaligus membuktikan kecekapan kerajaan keluarga Malaysia dalam mengurus tadbir ekonomi negara, katanya. Dia berkata Velcra telah berjaya membangunkan tanah-tanah terbiar kelompok kecil dan kurang berdaya maju menjadi estet milik peserta dengan kos pengurusan yang minimum iaitu hanya 6,5%. Dia turut mengucapkan tahniah dan syabas kepada Velcra dalam melaksanakan pembangunan tanah terbiar kerana berjaya menaikkan nilai tanah luar bandar melebihi 204,000 hektar yang memberikan manfaat lebih 103,000 peserta di seluruh negara. Bagi pekebun kecil Risda pula, Ismail Sabri berkata bantuan berupa geran sekali bayar berjumlah Rm 15.000 dengan pecahan Rm 10.000 untuk pembelian peralatan dan 5.000 untuk tujuan latihan telah disediakan untuk golongan belia pekebun kecil. Kerajaan juga telah meluluskan Rm 191 juta bantuan musim tengkujuh dengan kadar Rm 600 untuk diagihkan pada November dan Disember ini bagi membantu 232.319 pekebun kecil Risda yang terjejas akibat musim tengkujuh yang diunjurkan berlaku akhir tahun ini, katanya. Dia berkata kerajaan akan menyediakan peruntukan itu dengan peningkatan kepada Rm 800 pada 2023. Ismail Sabri yang pernah menjadi Menteri Pembangunan Lahar Bandar dan Wilayah berkata, peruntukan yang diperlakukan pada Risda dalam Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 adalah Rm 3.019 bilion bermula 2021 hingga 2025, manakala subsidi program tanam semula yang disalurkan kerajaan meningkat kepada Rm 13.710 hektar di Semenanjung berbanding Rm 9.230 sebelum ini. Dalam RMK-12 juga, Risda diberi peruntukan Rm 269 juta dengan sasaran 77.183 orang pekebun kecil akan menerima manfaat keusahawanan, katanya. Saya yakin hasrat Risda untuk meningkatkan pendapatan pekebun kecil pada tahun 2025 kepada Rm 4.500 sebulan sekeluarga boleh dicapai dengan pelbagai pendekatan pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh, katanya. Ismail Sabri berkata di bawah rancangan tanaman semula komersial TSK yang diurus Risda melibatkan kawasan seluas 18.667,83 hektar dengan jumlah peserta seramai 13.357 orang telah berjaya menikmati hasil dividen yang membanggakan.
Menurutnya, Rp73,2 juta dividen Risda TSK telah diagihkan kepada peserta pada Purata. Rp5.480 38 sehektar seorang bagi tempo yang berakhir 9 bulan pertama tahun ini. Turut hadir Menteri Pembangunan Luar Bandar, Madzhir Khalid, Menteri Besar Perak Syarani Muhammad, dan Ahli Parlemen Tapa yang juga Menteri Sumber Manusia, M. Saravanan.